Bila kita sebut beberapa hukum Islam itu terbagi kepada 3. Yang pertama ialah hukum akal. Hukum akal ini kita melihat Allah Ta'ala suruh tengok satu-satu benda, tengok macam mana Allah Ta'ala memberi menjadikan sesuatu alam ini. Allah Ta'ala suruh kita fikir, fikir. Baik itu bawa benda-benda seperti ini dalam zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jalan, explore bahasa hari inilah, explore. Kita kena explore dengan pemikiran kita, berjalan keluar, cari kelebihan-kelebihan, kebesaran-kebesaran Allah SWT pada benda-benda yang ada di keliling kita. Benda-benda yang ada di keliling kita. Kita ini banyak fikir tentang orang, tentang salah orang, tentang tak betul orang lain. Nah, itu jadi masalah ni kita. Orang tu tak betul, ini semua nak masuk neraka. Yang tu yang kita tahu. Kita tak tahu neraka mana duduk. Sebab kita tak mikirkan hal kita, maka kita mikirkan hal orang. Itu rugilah kita. Jangan fikir hal orang, fikirlah hal kita. Sibukkan kita berfikir hal-hal diri kita ini. Inilah akal. Sebahagian daripada huraian yang tuan-tuan kena jalan, terus jalan untuk cari di mana akal ini kita nak gunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hukum adat. Adat ini ialah sesuatu yang berlaku dengan melakukan percubaan beberapa kali. Seperti api membakar. Contoh, api membakar ialah adat. Sebenarnya hangusnya kertas, kayu, daun-daun kering, sebenarnya yang menghanguskan itu ialah Allah. Tetapi adatnya berlaku, asbabnya ialah api. Asbabnya ialah api. Tetapi ada masanya adat ini tak jadi. Pada ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, tidak terbakar Nabi Allah Ibrahim. Ini benda yang pelik. Apabila pedang yang tajam, parang yang tajam, disembelihkan kepada leher Nabi Allah Ismail alaihissalam, tidak lur. Ini adat. Artinya adat, daripada adat inilah kadang-kadang kita terbiasa dengan adat, terbiasa. Seorang sahabat saya, duduk di Terengganu mengaji, mengajar di Kubang Bujuk. Waktu tu dia mengajar di Kubang Bujuk, satu tahfiz tabligh yang terkenal di Kubang Bujuk, di Marang. Dia balik ke Johor Bahru, naik kereta, buruk. Allah Akbar, katanya buruk sangat. Bukan dia tak ada duit, tetapi bila kita nak berlatih bergantung dengan Allah. Orang kita buruk dengan kita baru, dia punya doa dia mana kuat. Kita buruk, dia punya sembahyang hajat dia banyak rakaat lagi tu bandingkan kita baru. Orang kita baru ustaz, tak, kalau kita baru, kalau kita buruk, dia punya sembahyang hajat, ya Allah, dengan berkat anak kecil aku tu yang dosa tu, tolonglah aku ya Allah, sampai kalau aku nak balik Kota Baru ni jauh ni, jangan ada hujan lebat, wiper pun tak ada, melap daripada tingkap tu macam tu, tuan. Itu punya doa dia macam mana tu, doa dia. Itu dah sebab dia kata anak, dia kata sebahagian daripada nak berlatih, dia kata anak tak boleh kita baru, macam nak boleh kita buruk. Anaknya ramai, naik kereta. Dia kata kalau takut panas, jalan malam. Tak panas jalan malam. Dia kata budak-budak pun masuk kereta tidur. Dah, senyap jalan malam. InsyaAllah, dia kata siang sampailah, dia kata InsyaAllah. Mujahadah, dia punya doa tu, doa. Dia kata satu hari, dia kata anak jalan, dia kata dekat Muazzam tu, pokok tombang tengah jalan. Tak pokok betul ke, tak pokok, bukan pokok ke, tak tahu. Doa, ya Allah, tolonglah ya Allah, anak kecil-kecil. Tawasul dengan anak-anak. Ada satu pokok tak besar sangatlah, letak kecil-kecil, dia mengeluh, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Boleh angkat, dia kata ke tepi, berjalan. Waktu sampai rumah, dia kata sepanjang jalan daripada tu nak sampai rumah tu, dia menangis je. Mana aku kuat angkat pokok, dia kata. Tapi Allah Ta'ala bagi hari ni aku kuat angkat pokok alih, dia kata. Bayangkanlah inilah orang-orang yang bertawakal pada Allah. Orang-orang yang bergantung betul dengan Allah. Itulah. Baik itu kalau orang-orang yang bergantung dengan Allah Ta'ala, mereka nak menafikan hukum adat ini. Ini adat ini. Latihan. Latihan adat ini. Latihan adat ini yang kita nak laksanakan.
Itu sebab sukar bagi kita, sukar bagi kita. Apatah lagi dengan amal ibadah. Sahabat saya, yang saya jumpa di Yaman sana, dia adalah penjaga makam Habib Noh, Ustaz Zaki. Kenal tu pernah pergi makam Habib Noh Singapura, tak nak pergi. Dia adalah Ustaz Zaki. Dia kata dia jaga makam Habib Noh. Saya pun duduk diam-diam duduk dengan dia. Saya tanya dia, jumpa tak Ustaz? Dia tak jawab. Ada sekali tu saya duduk berdua dengan dia, baru dia jawab, jumpa. Saya dapat berbual-bual dengan Habib Noh. Habib Noh mati ke tadi? Berbual-bual. Maknanya dia ramai-ramai dia tak nak jawab. Dia seorang dia jawab. Jadi dia kata kat sana, dia kata sembahyang tarawih, orang sembahyang tarawih kalau tempat kita bergaduh jawatan kuasa 8 ke 20, 8 ke 20 bergaduh. Orang yang semua nak, majoriti nak 8. Tapi di sini orang sembahyang tarawih 100 rakaat. 100 rakaat. Kerana masjid-masjid diprogramkan, masjid ni tarawih lepas isyak betul 1 jam, lepas 1 jam masjid ni, lepas 1 jam masjid ni, lepas 1 jam masjid ni, lepas ni dapat 5 masjid, 1 masjid 20, dapatlah 100 dia kata. Main tarawih sampai 100 rakaat. Malam-malam Ramadan orang tak tidur baca Quran, sentiasa baca Quran. Kita malam Ramadan lagi nyenyak tidur. Siaran TV pun bagus-bagus, bagus-bagus, nak masuk neraka bagus. Inilah dia, itu adat. Kita dah gini dengan adat, payah nak semayang, nak semayang banyak, payah sangat bagi kita. Kerana environment kita ni, saya diberi peluang dapatlah bagi tazkirah, bagi sedikit kuliah dengan warga tua Malaysia yang pencen duduk kat Yaman. Ada pencen tu, cakap dengan anak-anak semua dah kahwin kan, ada baca-baca itu semua dah kahwin anak-anak. Anak kata, dia cakap dengan anak, abah nak doyak, pergilah bah sana, apa belanja pun kita tanggunglah abah duduk sana. Barulah dia kata, duduk sini Ustaz, baru saya kenal semayang, barulah tiap-tiap waktu pergi semayang. Suasananya semayang, suasananya semayang. Mereka semua mengatakan bahawa tak nak balik lah. Kalau ikut dia suasana tak nak balik. Kerana inilah suasana ibadah. Suasana ibadah. Tuan-tuan, Habib Umar tu sendiri, saya sendiri tengok. Saya sendiri berada di sana. Lepas sembahyang Zuhur ni, budak-budak ni kata nanti kita tengok. Kalau dia tak ada tetamu Habib Umar ni, lepas sembahyang Zuhur tu dia akan sembahyang sunat sampai masuk waktu asar. Tunggulah dia kata. Betul. Ada sekali tu tak ada tetamu. Saya ini dah 2-3 hari. Dia kalau ada tetamu datang, dia akan duduk dengan kita, dia akan berbual, tanya macam-macam. Itu Habib Umar ni, sifat dia. Jadi dia kata kalau dia tak ada tetamu, dia kena daripada Zuhur ni sampai asar. Kita tengoklah, dia kata tak percaya, kita tengok. Betul. Sampai asar yang tak tahu main apa. Yang jadi kalau kita tengok tunggu tu sembahyang aja, murid-murid pun sembahyang tu, tunggu sembahyang. Siapa nak berbual dalam masjid? Tunggu je sembahyang, sampai asal. Dia kata memang kalau dia tak ada tetamu, dia tak ada kerja, dia tak bagi kuliah, dan sejak daripada Syekh Ramadan Buti kena tembak, dia memang tak keluar daripada tempat dia. Kurang sikit keluar. Dia kata sekarang ni orang dah tak dapat kenal lagi dah. Mana dia ulama-ulama, syekh-syekh macam tu pun ditembak. Dia kata dah tak payah lagi lah kita pergi cakap-cakap. Orang dah tak nak dengan Islam dah. Siapa ada ilmu pakailah sendiri, dia kata. Kemudian dia nak turun Indonesia ni, dia nak turun lah Indonesia, dia nak turun ke Indonesia. Tapi pun dia dami sebenarnya. Dia kata 4 bulan, sebenarnya bukan 4 bulan. Jadi koi dengan tarikh itu dia akan dami lah semua. Sebab musuh ramai. Yahudi Nasara sentiasa jadikan orang-orang alim sebagai musuh. Baik itu alat-alat Yahudi Nasara ini adalah Wahabi dan Syiah. Ini alat-alat Wahabi dan Syiah, ini alat-alat Yahudi dan Nasara untuk menghancurkan Islam daripada dalam. Inilah yang bahayanya yang sekarang ni berkeliaran dalam masjid-masjid kita ni, Wahabi dan Syiah. Ada pula muncul Tuhan Harun pula lagi. Ada Tuhan Harun pula atuk ya. Tuhan Harun, Pak Harun mana jadi Tuhan pula. Ada pula pengikut dia kan pelik. Ada pelik, memang tak belajar, bukan tak belajar tauhid, itu tak tahulah kenapa itu. Ada pengikut, penyembah lagi. Kan pelik kan. Tuhan Harun kan faham mana main kan. Dan
Mengikut sahabat-sahabat mengatakan bahawa yang tembak Jahit punya orang tu timbalan pengarah itu ialah orang Syiah. Dan bagi orang Syiah, orang Sunni ni darahnya halal. Siapa dapat bunuh orang Sunni, makamnya akan naik, darjatnya akan naik. Jaga baik-baik. Susah ya. Betul Habib Umar sendiri kata, bukan dia takut, tapi kepentingan ilmu itu perlu dijaga. Dia ada tempat-tempat dia. Inilah benda-benda yang kita bimbang akhir zaman dah, sampai pada peringkat ni akhir zaman dah. Imam Mahdi turun, tak lama lagi turun. Antara satu mujadid dengan satu mujadid, lebih kurang 100 tahun. Keruntuhan kerajaan Islam lebih kurang pada tahun 1924. Itu totally habis sistem khalifah kerajaan Fatimiyah. Totally habislah 1924. Artinya 2024, 100 tahun. Kalau tidak bukan Imam Mahdi yang naik, mungkin ada mujadid-mujadid yang akan naik. 100 tahun tak lama lagi. Tapi kita ni sampai pada hujung kemuncak yang memang pertentangan. Dia orang ni memang akan tutup. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Allah mutimmu nuri walau karihal kafirun. Sebab itu kita nak kena jaga dengan amalan-amalan kita. Memang orang kafir akan tutup segala amalan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka akan cuba sejarah untuk tutup. Sebab itu mereka menghantar orang-orang Wahabi, orang Syiah untuk menghancurkan orang Islam. Tetapi insya-Allah sunnah akan tetap berjalan insya-Allah. Bertahan kita dengan amalan-amalan, kena baca kitab-kitab tua ni supaya dapat bertahan amalan-amalan. Jaga, penting benar. Jadi maknanya itu adalah hukum adat. Yang kedua adalah hukum adat, dan yang ketiga ialah hukum syarak namanya. Bila disebut tentang hukum syarak ini adalah peraturan-peraturan Allah Taala. Syarak ialah peraturan-peraturan Allah Taala. Ada benda yang tak hukum syarak, yang itu mengikut kepada kita. Tak ada dalam Quran berapa saiz lubang nak tanam pokok getah. Ada dalam Quran? Ada dalam Quran ada. Saiz lubang nak gali, nak tanam pokok getah, kelapa sawit, boleh petik berapa tahun. Ada dalam Quran? Tak ada. Jadi itu bukan hukum syarak. Itu ialah ijtihad lah. Siapa yang belajar ilmu tu, mengkaji, akan dapat lah. Kita kata pokok getah boleh dituris pada ketika usianya 5 tahun. Macam mana? Kalau 3 tahun tak boleh. Tak boleh. 3 tahun nanti cepat mati pokoknya. Umpamanya. Berdasarkan kepada adat tadi tu, adat. Hukum syarak benda yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Benda yang ditentukan oleh Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala tentukan hanya 5 hukum saja. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu je lah yang ditunjukkan pakai hukum syarak. Hukum syarak. Jadi maknanya benda-benda yang kita nak kena jaga, 5 perkara nak jaga. Apa dia benda yang wajib? Mesti dah ada dalam senarai pada kita. Apa dia benda yang wajib? Carilah benda yang wajib. Apa dia? Dan berapa banyak lagi benda wajib yang kita belum buat? Banyak lagi. Banyak belum buat. Wajib. Banyak benda-benda wajib. Ada wajib tertanggung kepada diri kita, ifradi diri kita. Sembahyang, puasa ini tertanggung pada diri kita. Taat kepada ibu bapa, inilah ifradi pada diri kita. Tak ada siapa-siapa nak hormatkan ibu bapa, melainkan kita wajib menghormati ibu bapa kita, kerana itu ialah mak bapak kita yang melahirkan kita. Wajib. Tak ada siapa-siapa boleh kata, tak, aku tak terima mak aku tu. Tak boleh. Kafir sekalipun. Sekalipun maknya tu binatang, contoh. Ada ke? Padi malinja tu, Masuri, bulu betung, anak bulu betung. Adalah. Sekalipun atas apa rupa bentuk mak yang melahirkan itu, wajib dia kena taat. Wajib, yang tidak ada berbelah bagi. Tak boleh. Sekejap sayang, tak boleh. Aku tak sayang mak aku, pasal mak aku jahat. Tak boleh. Baik itu Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata, apabila dia masuk Islam, mak dia kata, wahai Abu Hurairah, saya tak ingat benar nama ni, bukan Abu Hurairah nama dia. Dari itu saya dah sebut nama dia, saya tak ingat nama dia. Nama Abu Hurairah tu gelaran. Kata mak dia, mak tak akan mandi dan tak akan bersikat rambut dan duduk di bawah rumah selagi kau tak kembali kepada agama asal. Bayang tak? Tak mandi, tak sikat rambut, duduk bawah rumah selagi kau tak kembali kepada agama Islam. Abu Hurairah susah hati. Boleh tak dia cakap, mak kafir, mak ni masuk neraka, confirm masuk neraka, kita ni masuk syurga? Tak boleh.
maka dia dalam keadaan susah hati berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi tak kata dah Abu Hurairah, dah Abu Hurairah, tak apa, itu mak kau tu kafir, gasak dia lah. Tak. Nabi simpati dengan Abu Hurairah kerana kasihnya Abu Hurairah pada mak dia, dan Rasulullah berdoa, wahai Abu Hurairah, Allah menerima mak engkau. Ini doa Nabi. Doa Nabi. Maka kau baliklah. Maka apabila dia balik, mak dia dah bersikat dan dah mandi. Dia mandi dan dah bersikat, tunggu memeluk Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, aku pun dah masuk Islam. Doa Nabi. Doa Nabi, makbul doa Nabi. Mak dia masuk Islam. Tetapi kita dah sebut bahawa susahnya Abu Hurairah. Susahnya Abu Hurairah itu, susah hati dia kerana mak dia tak mau mandi. Padahal mak dia bukan Islam, mak dia kafir. Itulah dia. Jadi maknanya itu tanggungjawab. Apa jalan sekalipun, apa cara sekalipun, nanti kita kena ambil. Itulah mak yang melahirkan aku. Kita kena ambil. Benda-benda kita kena buat. Itu wajib. Hak-hak jiran kita nak kena hormat hak-hak jiran kita. Apa yang menjadi kesusahan, kerana orang yang memulakan memberi pertolongan di berlaku kesusahan ialah jiran-jiran kita. Itulah dia. Jiran lah. Walaupun Cina, walaupun orang kafir, tetap dialah orang di antara orang yang perlu kita hormati. Itu hak-hak yang dihukumkan wajib. Di samping itu ada benda-benda yang dihukumkan sunat. Benda-benda yang dihukumkan sunat ialah sunah Nabi. Terlalu banyak sunah-sunah Nabi yang kita perlu praktikan, daripada kita nak tidur sampai kita tidur, sampai kita bangun tidur. Dalam seluruh kehidupan kita ada sunah-sunah Nabi yang perlu kita ikut. Mana yang boleh kita ikut? Ikutlah. Cara makan Nabi, cara duduk Nabi. Saya baru. Bila saya baca hadis tentang di antara makanan yang ada di rumah Nabi, Nabi kata untuk menjadikan rumah itu sempurna adanya khal. Khal apa? Cuka. Saya baru beli hari itu, baru 2-3 hari lepas jumpa cuka, beli cuka apple. Makanlah dengan madu, makan. Memang terasa lapang. Saya rasa lapang. Nafas sedap. Rupanya Nabi kata, khal ini banyak dia punya khasiat dia. Murah pula tu. Maknanya khal ini cuka-cuka, bukanlah cuka-cuka yang biasa. Cuka-cuka yang biasa tu masuk sekali lah, cuma tak boleh makan banyak. Itu sunnah. Tiap-tiap makanan sunnah mestilah bagus. Bila saya sampai di Yaman, orang Yaman tak makan nasi. Dia kata nasi penipu. Dia kata kenapa nasi penipu? Makan kejap dah lapar dia. Sebab nasi penipu. Orang Yaman, dia punya roti dia besar ni. Roti, bayangkan tuan-tuan, roti besar ni. Kali pertama saya sampai roti besar ni, siapa nak makan ni macam dia. Orang sana makan selama habis tu. Masya Allah, lipat. Mesir tak besar. Mesir biasalah, tentu kan besarnya. Dia besar macam ni lah. Yang tempayan dia, besar. Habis dia makan seorang. Patutlah dia kata nasi menipu. Itu kalau kita telan, kita seminggu tak makan tu, dia macam ulos sawah dia. Ulos sawah telan kambing dia. Itu kalau ada besar macam ni macam mana? Tapi dia habis, saya sukun habis makan 4 orang tak habis. Besar. Ulang besar tu. Masya Allah. Dia kata nasi menipu. Makan kejap dah lapar. Kalau ini lama. Kenyang. Dia kata makan pagi sekali, petang datang makan, kenyang je pun. Itulah keberkatan. Keberkatan yang ada. Baik. Jadi hukum syarak ialah ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermula makna hukum. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Apa dia? Artinya iaitu menetap suatu pekerjaan bagi satu pekerjaan yang lain atau menafi akan dia daripadanya. Itulah dikatakan hukum. Maknanya hukum itu ialah menetapkan satu pekerjaan. Sesuatu pekerjaan itu tetap dia. Ketetapan dia apa? Kita hari ini menetapkan dengan hukuman. Hari ini hukum yang ada, yang berjalan dalam negara kita ini, berjalan dengan hukuman. Potong double line RM300. Dia bukan cerita salah dah.
Dia bukan cerita salah, dia cerita sabun potong lain, double lain, RM300. Dia cerita hukum. Dia bukan cerita kesalahan. Hukum syarak cerita kesalahan. Sebab itu hakim-hakim di dalam Islam, hakim di dalam Islam menyatakan bahawa kesalahan daripada menghukum itu lebih baik daripada menghukum dalam keadaan kesalahan. Dalam hukum fiqh ada sebut, tersalah hukum dan melepaskan orang tu salah. Maka hakim mengata lepaslah dia, lepas. Walaupun orang tu buat salah, lebih baik daripada menjatuhkan hukum dalam keadaan orang itu tidak bersalah. Hari ini tak kira. Kalau pandai lawyer tu berhujah, jatuhlah hukum. Dia tak kira betul salah, dia tak kira. Dia bukan kira berdasarkan pada betul ataupun salah, tetapi dia berdasarkan kepada siapa pandai berhujah. Siapa pandai berhujah, maka dia menang. Dan hakim berdasarkan kepada hujah-hujah daripada peguam. Ini salah. Sebab itu apabila seorang perempuan mengadu kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku telah berzina. Aku telah berzina. Nabi kata, apa bukti? Dia kata, aku sekarang sedang mengandung. Dia kata, aku sekarang sedang mengandung. Maka Nabi SAW kata, tak apalah, kau kandung dulu 9 bulan sampai anak kau keluar. Kemudian bila anak dia keluar, dia tunjuk Nabi, ya Rasulullah, inilah anak aku hasil daripada aku berzina. Kata Nabi, susukan anak kau sehingga 2 tahun. Susukan anak kau sehingga 2 tahun. Maka dia susukan anak dia 2 tahun. Kemudian daripada susu 2 tahun, dah cukup susu 2 tahun, maka dia jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, inilah dia anak aku, dulu aku berzina, inilah hasil dia, anak dia. Kalau dah cukup dah 2 tahun, barulah Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi panggil Sayyidina Ali, wahai Ali, engkau pergi siasat sama ada perempuan ini siuman ke tak siuman. Sayyidina Ali, di antara pertanyaan Sayyidina Ali ialah membawa sehelai kain berwarna putih. Wahai perempuan, apa yang kau lihat pada kain ini? Apakah warnanya? Maka dia berkata kepada Sayyidina Ali, warnanya putih. Kemudian Sayyidina Ali datang lagi pada waktu malam, membawa kain yang berwarna putih di dalam gelap. Wahai perempuan, kau katakan kepadaku, apakah warna kain ini? Putih. Kemudian daripada itu, besoknya sekali lagi pada waktu pagi selepas subuh, Sayyidina Ali bawa lagi kain itu. Wahai perempuan, apakah warna kain ini? Warnanya putih. Maka Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, orang ini waras, jatuhkan hukuman. Bayangkan, tak senang je jatuh hukum, kerana tidak ada gila. Ulama-ulama bahkan, kalau satu daripadanya dia cakap, perempuan dia kata tengah malam tadi macam putih, tak boleh jatuhkan hukum. Macam putih tu kata dia, macam putih, macam putih. Itu 3 kali tanya, jawapannya ada satu berbeza, tak boleh jatuh hukum. Ini dah sikit fiqh. Itu fiqh. Maknanya kesalahan menjatuhkan hukum tu lebih utama, lebih baik. Hari ini tak salah pun nak disabitkan salah ni. Tak boleh salah, bagi suruh sumpah lagi pula, suruh bagi salah. Pelik dia. Ini bukan undang-undang, bukan peraturan. Baik itu hukum syarak ialah menetapkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan. Menetapkan. Sebab baik itu ada satu tempat di Hadramaut tu namanya Du'an, tuan-tuan. Namanya Du'an. Dia ada beberapa bandar situ, Tarim. Hadramaut tu dia punya daerah dia, Hadramaut, dan Tarim, ada Mukalla, ada Sayun, ada Du'an. Satu tempat Du'an itu ada qadi. 6 tahun qadi duduk goyang kaki, tak ada kerja. Qadi tak ada kerja. Pasal tak ada kes apa nak selesai, relax qadi, tak ada kerja. Setelah 6 tahun mari 2 orang lelaki-lelaki. Wah, dia kata 6 tahun aku duduk goyang kaki, makan gaji free, kata dia. Tak ada kerja, barulah datang 2 orang lelaki-lelaki. Apa masalah? Kami ni ada masalah besar. Apa dia masalah besar? Kami, orang yang pertama kata, saya menjual tanah kepada kawan saya ni. Menjual tanah. Ya, betul. Betul? Jual tanah, ya, betul. Tetapi setelah orang ni katalah A jual tanah pada B, B pun mengusahakanlah tanah, cangkul tanah, tiba-tiba jumpa satu tempayan emas. Bila jumpa satu tempayan emas, sekarang ini B ni pulangkan pada A. B yang beli tanah tadi pulang pada A. A kata, ni kamu punya emas? Tak,
Dia kata, emas ni kat kebun kau. Dah aku dah jual kebun, dengan apa-apa ada kat dalam tu sekali dah jual. Tak, makin aku akad jual tanah aja. Dia kata, mana ada emas? Tak sebut emas dalam akad, makin tak sebut emas, sebut tanah aja. Jadi emas ni kau punya. Bergaduh itu pening pula kadi. Dah 6 tahun relax aja, tak ada kerja. Datang masalah macam tu pula. Maka kadi kata, besok aku jawab. Maka kadi pun istiharah. Nampak seorang lelaki, seorang perempuan. Kadi pun tanya, awak ada anak lelaki? Ada. Awak ada anak perempuan? Ada. Kahwinkan anak awak tu. Kahwinkan anak awak lelaki dan perempuan tu. Nanti emas ni kasih mereka berdua. Kadi mengharapkan bahawa telah selesai. Telah beberapa ketika, datang lagi masalah. Budak perempuan, lelaki bini pula datang. Dia kata, tuan, kami ni sebenarnya dah menaruh hati lama. Dia kata, jadi kami dapat berkahwin ni pun dah untung besar lah. Emas kami tak nak. Pening lagi mana kami. Itulah gambaran amannya negara itu, tuan-tuan. Amannya tempat itu. Maka apabila dipanggil balik bapak dia tadi, bapak lelaki, bapak perempuan, panggil perempuan, maka kadi kata, hendaklah kita sedekahkan kepada seluruh penduduk doa. Itulah kadi buat hukuman 6 tahun dah relax, tak ada kerja. Kalau jatuhkan hukuman macam tu, cubalah kita fikir gambaran hebatnya masyarakat di situ, di doa itu, di Hadramaut. Amannya, dapat emas tak mau. Kalau kita main-main, jangan cakap. Ini emas baru tanam, baru abah malam tanam. Semua orang tak tahu. Ini tak mau kerana takut tak halal. Takut sangat tak halal. Yang itu yang kita hebatnya mereka ni. Itu di Hadramaut tu lah. Cerita tu di Hadramaut. Di Duhan. Saya dah baca cerita tu. Banyak cerita-cerita karamah-karamah yang saya cerita tu berlaku di sana. Satu masjid namanya Masjid Ghal. Ghal ni kambing gurun. Ghal, kambing gurun. Saya pernah cerita, baru saya cerita di satu tempat saya mengajar. Bila saya sampai sana, budak ni cerita, dia kata, ni Masjid Ghal. Saya kata, Masjid kambing gurun ke? Yalah, Masjid kambing gurun. Saya kata, saya tahu cerita ni. Ya Ustaz, saya kata, saya baru cerita. Kerana waktu raya, isteri daripada imam tu kata, dia kata, kita ni nak raya bang, tak ada lauk kat rumah. Maka suami dia kata, tak apa, besok apa yang keluar daripada pintu belakang masjid, dia kata, sembelihlah, itu rezeki kita. Besok pagi-pagi lepas subuh keluar kambing gurun yang besar, maka isteri bertangkap, sembelih. Dia panggil Masjid Ghal, Masjid kambing gurun. Maka dia pun sembelih, dia masak, maka dia jamu seluruh orang yang ada kat situ. Dia kata, masjid tu dah berlaku. Saya pergi masjid tu. Rupanya masjid tu berlaku di zaman. Memang ulama, cerita tu masyhur. Maknanya karamah ulama-ulama di sana, memang karamah memang cukup hebat. Sampai sekarang masih ada. Ada satu tiang dekat masjid. Tiang, saya tanya pelajar-pelajar Malaysia, dia kata betul, kami semua ada pengalaman. Siapa-siapa ngaji dekat tiang tu, kalau salah ngaji, tiang tu tegur. Macam tiang tu punya alim. Tiang tu alim, tiang tu boleh tegur. Dia kata kalau kita sengaja salahkan, dia tak tegur. Kalau kita baca tu tersalah, nanti tiang tu akan tegur. Dia kata ini bukan pengalaman orang. Dia kata kami sini, dia kata, tapi duduk seorang lah kat situ, duduk seorang, tak kira siang atau malam, ada tiang semayang, mengaji. Tiang tegur. Rumah saya ambil gambar tiang, bawa balik tak cakap lah. Tapi ngaji saja, lain-lain dia tak tinggal sampai hari ini. Itu karamah, hebat. Inilah di antara kehebatan. Kalau saya ada duit banyak, saya pergi Yaman. Ulanglah 2 bulan, 3 bulan sekali saya pergi Yaman dulu. Tak dapat duduk Yaman, ulang inilah. Tambang murah aja, tak banyak. Baik, banding dengan ilmu yang kita dapat, tambang murah lah. Baik. Bermula maknanya daripada sekira-kira hukum yang pertama, iaitu hukum akal. Isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhum min ghairi tuwaqqufin ala takrari. Ini yang dikatakan di antara, iaitu menetap akan satu kejadian bagi satu kejadian. Allah, kita berhenti kat sini. Bermula maknanya, hukum akal akan diterangkan. Tadi saya dah terangkan sikit, tapi ini akan diterangkan secara ilmu tauhid, insya-Allah. Allah. Ya. Nama
Namanya juga. Azrin. Dalam risalah Muslim Khatam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tadiba la inna sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minin wal mu'minat Azrin bin Syaikhul Lillahi al-Fatiha. A'udzu billahi min alim syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللزال الحقوق والواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات واتم بيننا وبينهم من خيرات ربك الرحمة انت خير الراحمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك التوبة والتوفيق والهداية والمغفرة والرحمة والمعرفتك انك انت رب العرش العظيم انك على كل شيء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا احد يا وحيد يا صمد يا قدير يا دائم يا الله لا اله الا انت نسالك ان تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين نسالك يا الله بصحة على عزر سعيد اللهم اغفر لنا إنك أنت رب العرش العظيم بالصحة والعافية في الصحة والباطن في الأهل والجسد والمال والولد إنك على كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين وبصحة جاء من شافي اجعلهم صحة والعافية في الظاهر والباطن وفي الأهل والجسد والمال والولد إنك على كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوهاب بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع من شاء في الأرض ولا في السماء والسماء العالم يا حي يا قيوم ما عندكم ينفض وما عند الله باق إنك أنت رب العرش العظيم إنك على كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.